Ini satu kelebihan ya. Terima kasih. Okey. Thank you. Okey, saya tak guna semua kat sini ya. Saya gunakan a few slide lah. Cuma bila saya nak buat slide show kejap. Okey, kejap. Okey, ni banyak ni keywords. Okey, sekarang ni nampak dia ada macam two setting Saya swap presentation. Okey, boleh nampak tak? Boleh Boleh nampak kajian Boleh. Inilah yang saya katakan kajian-kajian yang berkaitan dengan RBT Jadi cubalah explore saudara-saudari sebenarnya memang ada sebenarnya teori ada keunikan tersendiri. Cuma hari ini saya nak highlightkan sesuai. Seperti saya nyatakan tadi, kalau di UTM apa saya difahamkan, kita ada dasar pemisah iaitu mereka yang mendapat staff yang rendah di segi ERPPT dia punya SKT, sistem penilaian prestasi tahunan, kementerian membangunkan modul berdasarkan dari segi WDEP based on CTRT. Okey, jadi kalau kita lihat di sini reality. Saya rasa apa perkataan yang sesuai dengan perkataan reality? Saya suka kalau ada dua hala komunikasi apa agaknya sesuai dengan perkataan reality? Apa? What is the meaning? What is the meaning of reality di sini? Mungkin boleh tulis chat sikit. Kita nak menolong apabila kita membantu klien kita, kita nak membimbing dia ke arah reality. Bukan ke arah apa, tuan-puan? Bukan ke arah apa? Yes, okey, bagus. Kenyataan. Cuba kita imbas balik rakan-rakan sebagai pengamal kaunseling, pernah tak berdepan dengan klien, keinginan dia, kehendak dia, dan kadang-kadang mungkin kita juga tidak berasaskan realiti. Ada tak? Saya rasa ada, saya pun ada juga. Saya pernah jumpa dengan pelajar baru saja di universiti, kita berdepan dengan pelbagai kes. Walaupun saya sebagai pensyarah, kadang-kadang saya mengendalikan juga sesi kaunseling. Bayangkan dah putus, biasalah di universiti sudah ada keinginan untuk orang kata love, disayangi dan menyayangi. Teman lelaki sudah berpunya, dah bertunang, tetapi masih tetap ingin memiliki teman lelaki tersebut. Sedaya upaya, kalau boleh nak sangat, based on fact, fakta, reality. Senang cerita macam inilah, bangun pagi tadi, tuan-tuan dan puan-puan, kita bangun tidur, kita tengok diri kita masih sama kan, tak berubah kan. Kita tengok dekat sebelah, kalau kat bilik tidur saya, sebelah tu ialah ada meja kecil, tidak berubah. Bermaksud realiti ialah sesuatu yang bukan fantasi, bukan imajinasi. Kadang-kadang minta maaf lah, klien kita ni kadang-kadang memiliki matlamat yang terlalu tinggi, matlamat yang ideal, yang sukar untuk dicapai. Dan kita tak nak bantu kita matlamat seperti angan-angan Mak Jenin kata tengah cerita angan Mak Jenin. Kita nak bantu klien kita membimbing, bukan kita yang membuat keputusan untuk klien kita. Itu ialah konsep asas kaunseling, agar mereka dapat membuat pilihan, kehendak, berpijak di bumi yang nyata. Jadi inilah yang kita kena faham balik, dan sebab itu dalam konsep pendekatan CTRT ni, kita cuba elakkan banyak gunakan perkataan why. Kita try to avoid using why. Why akan membuatkan klien kita akan meletakkan pelbagai alasan. Lebih pada intellectual thought. Pemikiran bersifat intelektual. Saya rasa dalam counselling pun kita try to avoid using too many why question dan sebaliknya kita gunakan why. Jadi ini yang kita kena faham balik, tuan-tuan dan puan-puan. Pendekatan CTRT, kita nak bantu klien kita membuat keputusan, membuat kehendak secara realistik. Okey, kita tengok di sini. Cuba tengok perkataan yang ni, agak-agak ini kononnya ialah klien punya statement. Apa kesamaan antara ketiga-tiga statement ni? Silakan boleh type chat atau boleh nak unmute mic. Kata ini cikgu kot. Hei, murid-murid buat aku jadi stres hari ni. Ini isteri suami saya ni, saya asyik nak marah je. Saya rasa nak marah saja. Ataupun suami lah cakap isteri saya ni, aku asyik nak marah je. Ataupun mungkin kata pelajar universiti, murid sekolah, terusan ujian baru ni membuatkan aku tak boleh tidur malam. So apa kesamaan antara ketiga-tiga yang ni? Silakan. Kalau agak tengok, dia ada persamaan ni. Saya nak kaitkan dengan CTRT. Apa persamaan dia? Kalau tengok di sini, persamaan dia apa agaknya? Ya, betul. Kata Dr. Sabatia, we may, betul, menyalahkan faktor persekitaran. Menyalahkan orang lain.
ini dan menyalahkan, ya, is more on external factor. Dan matlamat kita menggunakan CTRT ialah kita nak membimbing klien bukan melihat kepada faktor-faktor luaran yang mempengaruhi diri mereka. Jadi kalau kita tengok di sini, kebanyakan kita lah, semualah saya pun kadang-kadang kita we are not perfect. Dalam kehidupan kita selalu melihat orang lain, kemungkinan orang lain, kemungkinan environment sebagai our emotional disturbances, gangguan emosi. Tetapi dalam pendekatan CTRT, kita bimbing klien kita melihat bukan faktor luar itu, bukan external factor sebagai penyebab utama gangguan emosi atau tingkah laku, tetapi diri mereka sendiri. In other words, we try to avoid blaming others, kalau kata untuk diri kita. Jadi sebab itu dalam pendekatan CTRT, kita sendiri yang membuat keputusan. Kita sendiri berhak membuat pemilihan. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan berada di dalam seminar kita daripada pagi kan sampai petang. Bayangkan ni hari Sabtu bestnya. Kalau Sabtu ni selalunya buat apa yang Dr. Safasia? Hari Sabtu doktor buat apa? Tak dengar doktor, unmute lah. Saya rindu nak dengar suara doktor. Ada kelas. Allah Akbar. So kelas hari tangguh ke macam mana? Kelas pagi tadi semua masuk sini. Alhamdulillah, anak murid pun semua, pelajar pun masuk sini. Tu bagus. So nampak tak macam mana Dr. Sabasia? Kenapa dia ada di sini? Nanti kita tengok balik dah. Saudara-saudara tahu sebab apa? Because of power needs. Sebab apa? Nak dapat achievement, nak dapat knowledge dan sebagainya. Jadi ini yang sesuatu yang kita perlu faham. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita menggunakan pendekatan ini, the only person you can control is yourself, not others. Kita jalan-jalan dengan cik abang kita lah dengan siapa jalan di keluarga, kita dah nampak batu kerikil tu ada depan kita. Tetapi yang kita lalu situ tu buat apa? Lepas tu kita tersepak, aduh sakitnya kaki aku, kita salah tak guna punya batu. Sebenarnya bukan sebab batu, sebab kita yang sendiri memilih melalui orang kata apa, buat keputusan tersebut. Jadi di sini peranan kita, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak bantu klien kita, terutama sekali murid-murid di sekolah, especially teenagers. Kadang-kala pilihan yang mereka buat itu tidak tepat. Tetapi bukan bermaksud CTRT ni kita beri kebebasan. Okey, saya cikgu ataupun saya di universiti kadang-kadang berdepan masa saya kaunselor dulu, saya nak berhenti belajar. Kenapa saya nak kahwin? Tapi jarang saya dengar nak kahwin. Bukan saya nak berhenti belajar. Dulu saya berdepan dengan pelajar psikologi, saya nak berhenti belajar. Dah dapat degree ni. Dah masuk, bukan senang sekarang nak dapat masuk degree program di universiti. Jadi cikgu di sekolah tolong ingatkan, kalau dapat tu fikir-fikirkan. So nak berhenti, nak ambil program pun dia kata, saya nak ambil program masak-masak lebih catering. Dia minat. Maksudnya dia bukan pergi berdiploma, dia pergi kemahiran. Macam Mara. Jadi itu ialah keputusan yang dia buat, tetapi kita sebagai kaunselor kita membimbing dia. Okey, so di sini yang kita faham balik pendekatan CTRT, kalau kita menggunakan dia bukan tidak fokuskan, dia tak ada kata totally not focus on past experience, itu tak betul, ada, tetapi tak banyak. Dia kalau kita menggunakan this approach, kita explore lebih kepada apa needs, apa keperluan yang dia masih tak dapat. Mungkin daripada masa lepas, mungkin saudara-saudari ada keperluan yang tak dapat, inilah yang kita nak explore. Jadi dan biasanya, minta maaf lah kalau setiap teori dia ada kelemahan, ada kelebihan. Kalau kita belajar CTRT ni, honestly, saya cakap, saya baca pun, dia tidak percaya dengan sakit mental. Mental illness ni does not exist except for epilepsy. Sakit epilepsi ni sakit yang betul-betul berkaitan dengan otak, gangguan kimia otak. Jadi kalau ada psikiatrik dalam ni, saya minta maaf kalau ada pakar psikiatrik ke, dia tidak percaya melihat. Dia melihat kebanyakannya gangguan emosi yang berlaku, tekanan dihadapi oleh klien, oleh individu disebabkan ialah tidak dapat memenuhi mana-mana antara keperluan asas. Jadi ini yang berbeza. Dan dilihat di sini kebanyakan individu yang bermasalah itu sebenarnya adalah berpunca dari segi relationship problem. Jadi dia percaya masalah tu banyak berpunca relationship. Saya bila sebut relationship problem, saya teringat masa saya duduk di kawasan rumah yang sebelumnya, saudara ni, lelaki ni tinggal bersama dengan kakak dia. Kakak dia ni memang sayang pada adik dia. Orang panggil dia macam istilah orang gila lah tapi kita berhati-hati dalam kawasan tidak ada labeling. Satu lagi, CTRT
William Glasser tidak setuju dengan label diberikan. Jadi sampai dia katakan, nanti saya tunjuk buku DSM-5 tu macam ada bad books lah. Sorry to say. Saya bukan kata kita ada certain yang saya ambil, ada certain yang saya tak terima lah. So saya tengok balik, apabila sebelum tu dia happy bersama dengan kakak dia. Kakak dia memang memberikan perhatian, caring lah kepada adik dia. Tiba-tiba anak kakak dia ingin berkahwin, kakak dia kurang beri perhatian. So apa yang berlaku? Masa tu dia hilang. Dia tak ada wujud dekat situ lagi. Dia hilang. Bayangkan dari dia pergi Johor Bahru ni besar. Dia hilang. Terkial-kial kakak dia mencari adik dia, report polis tak jumpa. Nasib baik alhamdulillah rupanya ditemui Cina. Ada orang Cina ambil, bantu dia dan hantar ke balai polis dapat jumpa. Jadi saya mungkin melihat di situ ialah pada masa ketika itu kakak dia buat persiapan nak kahwin, dia terlalu sibuk. Tak dapat fokuskan memberikan kasih sayang kepada adik dia. Jadi di sinilah agaknya disebutkan oleh Siti Arti ialah mental illness ni ialah bukan sebagai penyebab utama gangguan emosi, tetapi disebabkan ialah kita tidak dapat memenuhi keperluan asas kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi teori ni memang tidak lebih berfokus kepada here and now. Perbincangan masa lepas tu kurang. Kalau kita tengok pun macam psychoanalysis lebih kepada deep lah exploration dia punya past experience. Tapi tengoklah setiap pendekatan ada keunikan masing-masing. Dia senang cerita kenapa we have to focus on here and now. For example, I stole something yesterday is equal to I am a thief today. Saya curi duit semalam. Similar to saya seorang pencuri sekarang. So macam mana kita nak mengubah? Saya nak ubah diri. I want to change what I did yesterday. Of course, kita tak boleh ubah apa yang dah curi semalam. Tak boleh, dah berlaku. So apa yang perlu kita buat? Ya kita fokuskan untuk yang hari ini dan mungkin akan datang. Yang inilah kita nak bantu kepada klien kita. Kadang klien-klien datang ni banyak mengungkit kisah lepas. Sebab apa kata Glaser? Kalau kita allow clients to talk about past experience, tak ada apa-apa. Dia tidak akan membantu. Sebab apa? Yang sebaliknya, kebanyakan pilihan yang boleh dibuat, kita nak pasti balik apa keperluan dia, kebanyakannya ialah lebih pada keadaan here and now, masa kini. Inilah secara ringkas dan ini saya pergi secara ringkas, tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya kita sendiri yang membuat pilihan, bukan orang lain. Saya teringat baliklah, saya suka kongsi pengalaman saya. Mungkin Dr. Sabatia faham. Saya pun ialah seperti mungkin dalam kalangan setengah saudara-saudari, saya dulu pun ialah kaunselor di sekolah. Dan saya membuat pilihan saya sendiri, yang mana saya berpindah ke UTM sebagai kaunselor di UTM, sebelum saya menjadi pensyarah, saya meletak jawatan. Saya resign. Nanti kata lain saya tak dapat continue service. Dan bila fikir balik, of course lah, pilihan yang dibuat tu lah tidak dipengaruhi oleh orang lain. Dan sekiranya kita dipengaruhi oleh orang lain membuat keputusan, kita kemungkinan akan salahkan orang tersebut dan kita akan banyak mengalami isu-isu macam frustration. Tetapi untuk makluman, saudara-saudari, saya tak dapat continue my service. Saya jumpalah naik ke atas KPM. Saya jumpa Dr. Sabatia, saya jumpalah ingat lagi siapa naik atas minta sambut. Dia kata, Mastura, you are still young. Dia kata, we need more counselor. Masa tu saya di SBP, alamak saya kata. Tapi saya fikir balik, this is my choice. That's why kata the choice is yours. Saya buat keputusan dan walaupun saya tak sambung servis, saya hilang servis 6.5 years, 6,5 tahun. Tapi keputusan itu dibuat tangan saya, di saya tidak rasa terkilan yang teramat. Setiap keputusan yang kita buat sudah pasti ada pro and cons, ada hikmah dia. So, apa yang menyebabkan seseorang itu membuat keputusan pilihan ialah based on our inner needs. Inner needs, nanti saya tunjuk, semua dah tahu. Ini saya ringkaskan saja keperluan dalaman. Dan of course, once kita dah buat keputusan, we have to be responsible for our choices. Kita kena bertanggungjawab atas keputusan kita. Jadi hari ini tuan-puan tak akan menyesal berada dalam seminar kaunseling atas pilihan sendiri. Bukan bos suruh kan? Saya berada. Pelajar pun saya percaya bukan dipaksa oleh pensyarah. Saya pun kata pelajar student, you are most welcome. Let's say you want to gain knowledge about whatever topics today, so attend this seminar. Tapi terpulang. Tapi ada kalanya kita kena faham tuan-tuan puan-puan, kita hidup dalam sistem.
Saya tertarik pagi tadi anti-vaksin. We are talking about anti-vaksin, right? Jadi sistem. Ada kala kita kena terikat dengan sistem. Jadi mungkin Dr. Sebastian kata kalau masuk kelas ni dapat markah tambahan ke dan sebagainya. So kita yang kawal diri kita. Jadi untuk kita membantu klien kita supaya tidak berasa tertekan, they have to control themselves. Yang ni saya dah terang tadi. Ini that's why kalau kita tengok balik, kalau kita baca dari segi CTRT ni, dia tak gunakan depression, noun, kata nama. Dia lebih kepada depressing, ing, verb. Maksudnya kita sendiri yang menjadikan diri kita rasa tertekan, bukan orang lain. Di sinilah konsep yang kita nak kena terapkan kepada klien kita. Kalau di sekolah mungkin murid-murid akan salahkan rakan-rakan dia, akan salahkan cikgu, salahkan mak ayah. Minta maaf saya sendiri berdepan dengan klien di universiti dulu. Pelajar ni memang straight A, excellent student, MRSM. Dan tiba-tiba datang jumpa saya, kata saya sangat stres, saya tak puas hati dengan mak saya, ayah saya. Sebab apa? Dia menyatakan mak ayah buat keputusan untuk dia. Di sini juga kita mempelajari bahawa kita pun tidak boleh membuat keputusan untuk klien. Ini yang konsep asas yang paling utama kita kena faham. Jadi bila kita membincang CTRT, kita kena berhati-hati dalam kita membantu klien membuat pemilihan. Kita kena faham tentang dunia quality klien. We also have our own quality world. Dunia kita berbeza. Saya tunjuk ringkas. Ini ialah secara ringkas, tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak perlu elaborate lebih panjang, semua dah faham. Alhamdulillah, saya rasa syukur ya teramat. Kita dah balik dan moving toward fasa endemik. Kita syukur dari segi kesihatan. Kita pun alhamdulillah dah complete vaksin. Survival is more on survival. Is more on physiological needs. Semua cukup alhamdulillah. Tetapi yang di-highlightkan oleh pendekatan CTRT yang selalu menjadi isu dalam kalangan klien ialah yang warna pink ni, love and belongingness. Rasa tak cukup. Mungkin rasa kita ni dalam kehidupan kita perlu lagi disayangi. Mungkin suami isteri nampak bahagia tetapi rasa tak lengkap. Dia need more love from dia punya partner di sini. Anak-anak pun, murid-murid di sekolah. Dan love and belongingness ialah yang paling utama, primary needs dalam pendekatan CTRT. Dan power, kuasa di sini bukan masuk macam GK gila kuasa. Ini lebih kepada personal power, achievement. Saya tertarik kata Datuk Tajudin pagi tadi. Kalau tanya saya pun, saudara-saudari, saya pun dah nak masuk di 50 dah ni. Saya fikir dah sampai stage, I'm talking about my career development. Saya rasa saya dah bukan pergi ke arah, this is my own choice. It's not more on macam achievement. Mungkin ada setengah orang macam Datuk kata, dia tengok di segi kita punya career, stage kita. Ada setengah orang dah sampai stage begini, dia rasa I would like to focus on family, is more on love. Tetapi ada saudara-saudari yang masih muda, kaunselor, pengamal kaunseling, teruskan. Jadi bergelar seorang kaunselor profesional. Jadi kita berubah. Mendengar maksud lain, keperluan kita ni dia berubah-ubah, dia tidak statik. Mungkin hari ni kita aim for power, tetapi akan datang kita berubah. Di sini kita kena faham kehendak klien kita. Begitu juga freedom, kebebasan. Of course, kita sebagai kaunselor, kita memberi kebebasan kepada klien kita untuk buat pilihan, tapi kita guide dia. Dan salah satu yang paling utama juga saya nak highlight ialah fun. Fun ni kalau saya tengok pengalaman saya kat universiti pun, ada juga pelajar yang memang ulat buku, study je. Sometimes we need fun, we need enjoy. Kita nak enjoy, apa orang kata, ialah in our life, tapi dengan cara yang bersesuaian, bersukan sebagainya. Jadi saudara-saudari, kita nak kena faham bila kita nak bantu klien, tak semua needs ni kita boleh dapat. Kalau kita tengok Maslow hierarchy, rupanya macam ni gambar Maslow hierarchy. Saya tak tahu pun. Ini muka Maslow hierarchy. Orang duk sebut Abraham Maslow ini lupa. Kita kena faham. The basic needs dalam CTRT tak sama dengan Maslow hierarchy. Maslow hierarchy, kata Maslow said that kita kena fulfill the bottom needs first. Once kita dah complete the physiological needs, we can move up to other needs. Atas. Tetapi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pendekatan CTRT mana-mana. Dia tidak kata satu high
hierarki, bukan satu hierarki. Dia lebih kepada, kalau kita tengok, dia lebih kepada seperti satu kerusi, tuan-tuan. Ni dia. Apa tadi? Kesemua 5 keperluan asas boleh diumpamakan sebagai sebuah kerusi. Setiap kaki menyokong keseluruhan struktur kerusi tersebut. Jadi kalau kita tengok di sini, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham balik. Inilah pendekatan CTRT. Saya pergi sini senang lah. Boleh nampak lah. Kita tengok dekat sini CTRT melihat wait. Kejap. Okay. Kejap. Display setting, swap. Okay. Kalau kita tengok di sini, tuan-tuan dan puan-puan, berbeza dengan pendekatan yang lain, mungkin fokus on feeling, macam pendekatan PCT, tetapi yang ini memfokuskan kepada kita nak bantu klien, kita kena tackle dia punya tayar depan dulu. Macam kita bawa kereta lah, 4-wheel drive kan, tak kira berapa wheel drive pun, kalau kita belok ke kanan, yang belakang tu akan belok sama. Dengan maksud lain, total behavior ni dia fokus kepada 4 aspek, tetapi yang paling diberi penekanan ialah tindakan, action. Action tu sangat penting. Jadi kalau kata kita fokus on action, kita ubah dari segi tingkah laku, kita ubah dari segi kognitif, indirectly aspek emosi yang kita rasa stres, kita tak dapat apa kita nak tu, kita akan dapat kurangkan. In other words, client will talk more on action rather than feeling. Ini yang asas yang kita boleh gunakan dalam membantu klien kita, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita tahu ini yang paling utama, we cannot control others, but we control ourselves in order to satisfy our own needs. Okay, yang ini kita kena faham. Dalam proses kita nak memberi bantuan kepada klien, bukan saja klien ada dia punya dunia kualiti dia, quality work. Kita pun ada our own quality. Apa maksud dunia kualiti ni? Apa yang kita nak dalam hidup kita? Kalau saya tanyalah saudara-saudari, boleh tulis tak kat chat sikit lah. Apa sebenarnya saudara-saudari nak dalam kehidupan saudara-saudari? Boleh tulis tak? Dan apa saudara-saudari tak dapat lagi? Nak tulis sikit? Tulis sikit kejap. Nak tahu sikit kan? Apa saudara-saudari nak? Nak tu bagi saya benda tu masih belum dapat kan? Dan apa saudara-saudari, boleh pilih lah mana-mana, masih belum achieve lagi. Nak sangat dalam kehidupan. Cuba tulis sikit. Yang segan. Buka klinik kaunseling. Okay, alhamdulillah Dr. Sabasia, insya-Allah klinik kaunseling. Insya-Allah semoga dapat berbakti kepada masyarakat. To have a stable life, kata Fatih. Ummu Haini menyatakan, see what? Financial freedom. Saya tertarik ayat ni. Financial freedom. Dalam makna tu. Ummu Hani boleh unmute tak? Apa maksud financial freedom? Financial freedom. Dia bukan saja nak yang financial tu, dia ada freedom. Okey lah. Saya rasa okey, tak apalah masing-masing tahu. Nak rehat, kata Syarifuddin. Penat ni Syarifuddin ni, saya tahu siapa pengamal kausi saya sangat-sangat selut, saya sangat-sangat hargai usaha yang telah anda buat ni. Terutama sekali kalau guru-guru pegawai psikologi, siapa lagi bergelar pengamal kaunseling waktu pandemik ni. Kadang-kadang kita tak tidur malam, kita spend masa dah lebih banyak depan komputer. Kita perlukan masa rehat, nak dapat kerja yang stabil, nak pergi menunaikan ibadah haji. Ya, we may kata ingin akta kaunsil dikuatkuasakan. Dan bercuti dan berehat dengan tenang and so on. Ini ialah saudara-saudari punya dunia kualiti. You have your own quality work. Itu baru satu soalan. Ada lagi soalan kalau saya tanya lain-lain lagi. Pasangan yang bagaimana? Dah ada isteri, suami, pasangan bagaimana yang anda inginkan? Itu semua ialah dunia kualiti yang kita nak. Jadi dalam proses kita membantu klien, kita kena faham. Kita kena tahu bukan saja kita ada our own quality work, klien pun ada. Isu yang berlaku dalam pengendalian kaunseling, kadang-kadang kita tidak sedar. Kemungkinan kita mempengaruhi values kita. What I mean is dunia kualiti kita terhadap klien. Contoh, klien menyatakan tadi saya kata dia nak berhenti belajar. Saya kalau nak kirakan sebagai pensyarah kata awak tak sepatutnya berhenti belajar. Macam mana kita nak tahu kita mempengaruhi, kita judge klien? Sangat simple. You should. Anda sepatutnya. Awak sepatutnya. You have to. Jangan berhenti belajar.
Jadi di sini kita kena faham balik, dalam proses kita nak membantu klien, ingat balik, pendekatan CTRT bukan kita kejar pada WDEP. Itu kemudian yang penting sekali, we have to build up good relationship. Datuk tekan pagi tadi, saya tahu Datuk sangat sebut therapeutic relationship sangat-sangat penting. Kalau kita tidak berjaya membina hubungan terapeutik dengan klien, apa akan berlaku? Terutama sekali dengan klien yang dirujuk. Klien dirujuk dia berbagai macam, mungkin masalah disiplin, masalah akademik dan sebagainya. Kita akan suka nak pergi meneruskan teknik prosedur WDEP. Jadi kita kena faham tuan-tuan dan puan-puan, setiap individu ini adalah berbeza dari segi dunia kualiti dia. Ini yang kita faham balik tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kala apa yang dia expect, kualiti dia itu yang diinginkan, tetapi apa yang dia dapat itu tidak match. Di sinilah kadang-kala berlakunya emotional disturbances, gangguan emosi. Di sinilah peranan kita membantu klien melihat secara realistik, adakah kehendak dia itu bersifat realistik, adakah mampu dicapai atau tidak. Saya pergi laju lah. Inilah saya cakap tadi, our quality words ni can, apa orang kata, change. Boleh changeable, boleh berubah dari semasa ke semasa. Okey, ini saya pergi laju sikit. Okey. Okey, jadi yang penting sekali ialah kita kena faham tuan-tuan dan puan-puan, kita sendiri pun dalam kehidupan kita tak semua benda yang kita nak kita dapat. So kadang-kadang sumber tu terhad. Di tempat kerja, tak semua orang dapat anugerah hikmat cemerlang kan. Hari tu di UTM, anugerah perkhidmatan cemerlang. Di fakulti hanya berapa orang saja, sama juga di tempat saudara-saudari. Kita kena faham balik, kadang-kala apa yang kita hendak itu, pilihan dia, sumber itu sangat terhad. Jadi kata lain, tidak semua keperluan itu kita boleh dapat. Okey. Ini yang saya kata tadi, Glaser menamakan buku itu sebagai Big Book of Bad Words. Saya tak nak huraikan ini lebih lanjut. Ya, okey. So apa matlamat kita? Kita nak bantu dia membuat pilihan yang terbaik. Dalam membantu buat pilihan yang terbaik, seperti saya kata tadi, bukan peran kita sebagai penasihat, bukan peran kita sebagai menyatakan inilah pilihan yang terbaik untuk anda. Walaupun kita merasakan nilai kita yang terbaik, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada pengalaman. This is the best values that I have. So you have to do like me. Tidak semestinya. Sebab tu dalam pendekatan CTRT, kita ada personal disclosure. Kita boleh berkongsi sekiranya kita rasa values itu yang terbaik. Tak salah. Saya pun berkongsi dengan klien saya, okey, ini apa yang saya ini. Tapi bukan makna anda kena ikut apa yang seperti saya buat. Okey, dan kita kena kenal pasti apa keinginan dia. Barulah dibuat pilihan yang terbaik, barulah dia bertanggungjawab, dan makna lain pilihan yang buat itu adalah atas diri dia sendiri. Okey, kita pergi pertama step by step. Pertama sekali, kita kena bina hubungan yang baik. Of course, counselor need to be non-judgmental. Kita kena jadi seorang yang elakkan ada ciri-ciri prasangka. Saya masih ingat lagi dulu, seorang pelajar umum, ini saya umum, datang jumpa menyatakan saya tak nak jumpa. Okey, saya nak jumpa kaunselor lelaki. Masa tu saya kaunselor. Kita ada beberapa orang kaunselor di UTM. Saya tak nak jumpa kaunselor perempuan. Saya kata, kenapa Dia tak nak cakap apa. Dia nak jumpa juga kaunselor lelaki. Masa tu ialah Datuk Tajudin ialah saya punya bos. And then saya tanya dia, okay, lepas tu dia tunggu dekat, saya kata Datuk ada meeting, okay, dia sanggup tunggu lebih kurang dekat, dia kata sanggup tunggu. Dekat setengah jam dia dah resah gelisah, lepas tu dia pun kata tak apalah, saya nak jumpa puan lah. Dia pun masuk bilik, okay, and then saya mula tanya, saya sajalah bit repo apa, saya tanya dia kenapa agak keberatan nak jumpa, kenapa memilih kaunselor lelaki pada kaunselor perempuan. Jawapan dia senang, kerana saya tak percaya dengan semua kaunselor perempuan. Dia dah over generalize. Kita tahu kalau RBT dia buat satu kesimpulan menyeluruh. Semua kaunselor sama saja. Masa saya sekolah dulu puan, saya cerita masalah saya langgar disiplin. Satu bilik guru semua tahu. Cikgu, kita kena berhati-hati sebagai pengamal kaunseling. Kerahsiaan adalah sesuatu yang amat penting. Ini juga ditekankan dalam CTRT pendekatan yang terkini. Kita kena jaga dari segi aspek kerahsiaan. Be non-judgmental. So maksud be non-judgmental tak dibuat kesimpulan. Lepas tu dia tengok saya pula. Dia tengok saya pula atas bawah. Saya pernah risau. Itulah sebelum tu dia tengok saya atas bawah. Kenapa ni? Saya kata, saya tak percaya dengan puan. Terpulanglah saya kata, saudara kongsilah apa saudara rasa selesa. Tapi dia nak jumpa saya. Jadi masa kongsi tu pula, tiba-tiba dia bercerita pula. Dia kata pula, saya ni, cerita start dia mula-mula saya dah terkejut dah. Dia kata, saya ni dulu
nama je Muslim. Tetapi saya minum arak. Sorry kalau for Muslim we cannot drink alcohol. Masa tu saya sangat terkejut. Kalau boleh saya nak kata apa kat dia? Berdosa awak buat tu. Tetapi sebelum saya cakap apa-apa dia kata apa? Puan mesti nak kata ni berdosa kan? Dia judge saya pula. Saya tak judge dia dah judge saya di bawah. Saya tak kata begitu lagi. Kenapa awak cakap macam tu? Nombor sekian. Sebab apa? Saya baru berjumpa dengan sekian. Saya baru cakap dia tu kata berdosa. Lepas tu siap dia menerangkan macam-macam. Saya dah rasa dia ni bukan seorang pendengar yang baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebagai kaunselor kita kena jadi seorang pendengar yang baik. Kita kena faham mereka. Terutama sekali dengan pilihan yang mereka buat dan kita kena bimbing mereka. So dalam pendekatan sini, quality counselling menggunakan A yang kita boleh terapkan, accept client as he or she is. C, we show our care, kita care about our client. And T, transact. Transact tu maksud kita kita dah berurusan, kita dah deal dengan klien, barulah kita boleh bergerak kepada WDEP. Tetapi kalau kita tengok dari segi, minta maaf this is the complex, tapi yang ini sangat bagus. Tak semestinya untuk CTRT, saya suka tengok yang first kali pendekatan yang environment dekat sini tuan-tuan. Cuba tengok environment. Environment di sini, sebelum kita nak melaksanakan konsep WDEP, saya rasa semua dah tahu apa WDEP, kita kena pastikan we have to provide a therapeutic environment, conducive environment. Tengok, dikemukakan oleh Wu Balding pada tahun, dia dah revise 2020, this is the latest one. A, B, C, sampai Z ada A, B, C. Saya nak terang ni masa suntuk, tuan-puan boleh baca, cari je skor kat internet banyak. Dekat sini, yang ni, ada penerangan the cycle of counselling. Saya terangkan sikit lah. Cuma, yang penting kita kena structure hubungan kita. Kita kena guna attending behavior yang saudara-saudari belajar, gunakan IV, yang tu bagus macam ni guna tadi Dr. Syafrin terang, nak dorongan minimal, reflection semua pengamal kaunseling dah tahu cara nak gunakan. A, B, C, D, E. Apa dia A, B, C? Always be courteous, sopan, determined, enthusiastic, firm and genuine. Tidak berpura-pura. Kalau kita tak boleh handle, we have to be genuine. Kita kena terus terang, kita tak boleh kendali, this is a serious case, so I have to refer this case to other counsel. Itu contohnya lah. Suspend judgment. Tadi saya kata kita jangan judge client and do the unexpected. Apa maksud unexpected? Kadang-kala kita kena cari kepada diri klien kita ialah dia punya strength. Dia punya inner sources. Yang kadang-kala klien pun tak aware di sini. Saya masih ingat dulu bila saya menandikan kes di zaman sekolah dulu sebagai kaunselor, semua cikgu kata sekian-sekian pelajar ni dia hardcore. Pelajar ni memang trouble. Selalu je buat langgar disiplin. Tetapi bila kita menggunakan pendekatan kita cuba memahami, kita tak judge klien, saya sangat terkejut rupanya apa yang saya dapat gambaran guru-guru katakan tu, pelajar ni menceritakan di rumah apabila dia balik kampung dan cikgu dan dia merupakan anak ibu dah meninggal kanser, ayah dia merupakan seorang penjual sayur di pasar, tak seberapa. Bila dia balik, dia banyak tolong keluarga dia, ayah dia untuk berniaga kecil-kecilan untuk sara adik dia. Di situ ialah dia punya kekuatan. Di sini yang kita nak highlightkan saudara-saudari, dalam kita nak proses membantu klien kita, tak kira apa saja pendekatan, kita kena tengok SFBT pun highlight inner resources, klien punya strength. Kita jangan nampak masalah bincang. Kita tengok dia punya kekuatan. Ini yang saya kata do the unexpected. Yang ni you semua kalau pandai buat lawak kata pandai buat lawak jangan buat lawak Okay, and then be yourself. In other words kita jangan jadi orang lain. Kita kena kenali diri kita. Bagus kita buat self reflection. Saya sempat dengar tadi Dato' Amir Awang sangat bagus dari segi aspek spiritual. We try to be ourselves, we try to improve ourselves based on banyaklah dari segi kriteria, and also we can share ourselves. Kita boleh kongsi kita punya apa tuan-tuan dan puan-puan pengalaman kita. Sebab apa saya tertarik bila sebut kita kongsi ni, kata Swedish proverb, share joy is a double joy. Share sorrow is half a sorrow. Kita kongsi ni kena berhati-hati tuan-tuan dan puan-puan. Apabila kita nak berkongsi, siapa kata tak boleh berkongsi? Perkongsian pun merupakan salah satu pendekatan kemahiran, self-disclosure.
bila kita berkongsi, kita kena tahu balik what is our intention, purpose kita berkongsi. Kita berkongsi sebab apa? Kita ada benda yang unfinished business. Jadi ini peluang aku. Klien cerita tentang dia kehilangan. Grieving process. So aku nak cerita juga aku hilang. Tak ada siapa nak dengar selama ni. So kita ambil peluang. So kita kena pastikan kalau itu tujuan dia, better jangan kita berkongsi. Perkongsian adalah lebih untuk kita membantu klien supaya melihat bahawa the problem is universal, sejagat. Bukan dia saja hadapi masalah tersebut, kita juga lalui. Kita nak tunjukkan. Dan mungkin kita boleh berkongsi strategi and teknik. Tapi we need to be careful. Perkongsian itu mesti bersifat moderate. Tak boleh terlalu mendalam. Kata ni, although self-disclosure by counsel can be helpful, it is best used moderately. Listen for metaphor. Ni contoh metaphor lah. Ni saya kata banyak rupanya pendekatan CTRT ni. I feel kata kita kena berhati-hati. Kadang-kadang klien mengeluarkan perkataan yang metaphor. Hidup ni seperti ibarat roda. Kita kena faham balik. I feel like I'm on a merry-go-round. Apa merry-go-round? Naik turun sama je kehidupan dia. So kita kena tanya dia, kalau katalah anda berada di atas tanah, solid ground, apa yang anda akan lakukan di situ? Maksudnya di sini kita kena faham balik kemungkinan klien kita ada juga menggunakan istilah metafor yang kita kena faham. Saya pergi sikit lagi. Yang inilah follow lah. Be silence, be ethics. Etik sangat penting tuan-tuan dan puan-puan, dan sebab itu kita kena ada juga professional disclosure. Apa maksud professional disclosure? Disclosure kita kena terangkan diri kita. Kita ni adalah seorang apa tuan-tuan dan puan-puan? Kita kena terangkan diri kita ni, kita punya description of our professional qualification. Sebab tu kalau di bilik kaunsi jangan segan, tampallah sijil tuan-puan dalam degree ke master ke PhD, nak tunjukkan we are professional counselor. Ini adalah salah satu cara beretika ialah menunjukkan kita dari segi professional disclosure, dan pastikan juga dari segi informed consent pun kena diisi. Okey, yang inilah kita kena ikut semualah. Semua boleh rujuk balik, boleh rujuk. Dan lepas kita dah bina hubungan yang baik, barulah kita pergi kepada tuan-tuan. Ini adalah 7 tonic. Dia nama tonic relationship. Yang sebelah kanan tadi tu, yang ni ialah toxic dan tonic. Tonic ni beri kita kebaikan. So dalam proses kita membantu klien, we try to avoid yang toxic relationship, and kita cuba membina dari segi tonic. Tonic ini dinamakan dalam istilah tadi, tonic ialah cuba yang baik. Dia nampak seakan seperti PCT. Ini memang sangat-sangat membantulah. Dan kita jadi seperti kawan. Be friend but we need to be professional. Bukan kawan kita boleh tepuk tambah dengan klien. Tapi maksudnya be friend, kita kena professional. Okay. And then barulah kita boleh pergi. Okay, kita ada buat kontrak dan sebagainya. Nak buat informed consent. Pinning down. Dalam pendekatan CTRT, kita tak guna why banyak. Why akan membuatkan klien akan escapism. Kita pinning down. Bila, when, how, what, blah blah and so on. Bila nak buat? Saya kata klien saya kata saya nak, doktor, saya nak improve saya punya belajar. Okay, saya nak dapat GPA. Okay, saya nak study hard. Bila you nak buat? Saya nak pergi library. Bila you nak pergi library? Nampak tak? This is what I mean by pinning down. Lebih kepada positif, addictive. Dan ini sikit secara umum lah, saya share sikit case yang saya kendalikan. Staf sokongan jabatan menyambung pengajian dan program master, berkahwin, seorang anak, pendapatan sederhana, mak dia sakit kanser tahap 3, tetapi dia berada di Johor Bahru. Dia tak dapat nak menjaga ibu dia. Yang jaga ibu dia ialah abang dia di kampung, yang juga telah berumah tangga. Abang dia hidup dia susah, so dia nak bawa ibu dia tinggal di Johor Bahru supaya bila dapat menjaganya, tapi mak dia menolak. Yang ini ialah kes yang kedua, pelajar perempuan dalam proses penyesuaian diri di kampus. Biasalah first year, tak ada mood nak belajar. Dah masuk minggu ke-6 dah mula stres bila tengok rakan sibuk siapkan assignment, tapi beliau masih tak buat apa-apa. So apa yang kita boleh buat tuan-tuan dan puan-puan, kita gunakan WDEP. Saya menggunakan WDEP. Okay, saya rasa saya semua hari ini lebih pada macam kita refresh kan, ataupun memang dah arif di sini. Kita guna WDEP ni. WDEP ni adalah dari a part of choice theory. Glazer tak cerita, sebab tu saya kata combine ni ialah CTNRT. WDEP ni introduced by Bu Balding. Yang ni yang saya selalu guna dalam borang saya.
Jadi kalau tuan-puan nak guna pun boleh translate. Apa you nak? First thing first kita, apabila guna WDEP ni dia bukan sebagai satu benda yang kena follow sequence, tidak. Dia ni a cycle. Boleh mana-mana. Bayangkan takkanlah jumpa pelajar yang melanggar disiplin sekolah. Kita dirujuk oleh guru disiplin pihak sekolah. Awal lagi kita jumpa dia, awak nak apa Apa matlamat awak? Apa awak inginkan? Mengamuk pelajar tu dah lah dia dirujuk. So biasanya kalau dalam kes macam tu kita tak fokus pada W, kita mungkin fokus kepada D. Apa yang kena awak dirujuk ni, agaknya apa yang sedang awak lakukan? Nampak tak di sini? This is what I mean by a cycle. Kita tak semesti ikut di sini, tapi kalau katalah kita dapat ikut tu lagi cantik. Tapi a cycle maknanya boleh mana-mana. Okey, peringkat pertama sekali ialah of course kita kena tahu wants dia. Apa kehendak dia? Apa yang anda hendak? Tadi Dato' Amir pada sebutkan salah satu professional counsel lah, we need to identify our want. Apa yang kita nak? Apa yang anda masih belum dapat lagi? Nampak tak? Exploration berkaitan want ni kena berhati-hati dan kita tak dipengaruhi oleh kita punya dari segi judge kita. Okey, contoh tadi case staff tadi, dia kata dia nak beri kasih sayang perhatian pada ibu dia nak hulur bantuan kewangan. Abang dia hidup sangat susah. Nak beli lampin ibu dia dah terlantar dan dia sangat want dia nak ziarah ibu dia. Dan contoh tadi yang saya ambil ya pelajar yang menghadapi masalah nak sambung assignment tak siap. I want to finish my assignment as soon as possible. Tak jelas. Kita guna konsep SMART, S-M-A-R-T, right? Specific, measurable, attainable, realistic and time frame untuk kita bantu klien kita mencapai matlamat yang realistik. Okey? Dan dia menyatakan pelajar ni, nampak tak? Be specific. Sebab tu saya percaya pendekatan WDEP ni memang realistik, boleh dibuat. Saya nak hantar assignment tugasan saya pada minggu ke-14-15. Dah be specific. Dan ada 5 level komitmen yang kita kena pasti pada klien kita. Ada klien yang ada matlamat tapi tak sungguh-sungguh. Di sinilah kita boleh confront secara berhemah. Kalau nombor 4 lagi bagus, I will do my best. I'll try, I might tu dah okey. Tapi kalau nombor 1, 2 ni, tengoklah. Di sini kita kena bolehlah guna konfrontasi. Okey, ni salah satulah. Ni saya rasa saya tak boleh sempat, saya nak lanjut sikit. Okey, saya nak habiskan WDEP. Next, kita fokus kepada D, direction. Doing. Kesilapan yang berlaku pada pengamal kaunseling belum guna WDEP ialah dia explore akan datang doing. Doing means that apa yang klien sedang lakukan untuk dia dapat achieve. Contoh dia kata, doktor, saya sekarang tengah buat kelas tuition 2 kali seminggu. Nak dapat pendapatan tambah nak bantu abang di kampung dan saya balik 2 kali sebulan. Itu apa yang dia sedang buat. Tetapi kita kena faham tuan-tuan dan puan-puan, dalam proses kita membuat pilihan, kemungkinan kita proses kita mencapai sesuatu matlamat, ada kala klien, mungkin kita pun kena bantu klien, dia tidak sedar. Ada pilihan yang dibuat itu bersifat destructive behavior. Mungkin atlet ambil dadah, ambil steroid, mungkin pelajar nak cemerlang, copy and paste. Di sini kita kena bantu. Okey, bagaimana kita nak bantu di sini ialah, ini satu contoh kisah lah. Saya rasa saya tak boleh highlight kisah ni. Okey, tengok contoh pelajar ni, nak dapat siap assignment tapi suka tengok cerita drama Korea. Dia sendiri admit tingkah laku ni tidak membantu. Ini yang saya kata tingkah laku yang bersifat tidak menolong. So if we can choose an ineffective behavior, we can also choose its opposite. Maksudnya kita boleh pilih tingkah laku yang baik. So di sini apa yang penting apabila seseorang itu nak capai sesuatu matlamat, kita kena menilai apa tingkah laku semasa dia. Contoh tadi dia kata tengok cerita drama Korea. Okay, instead of kita cakap dengan dia, awak tahu tak, awak tengok drama Korea tu banyak membazir masa. Anda tahu tak, apa yang anda buat itu adalah berdosa dan sebagainya. Inilah yang kita kena elakkan tuan-tuan dan puan-puan. So dalam pendekatan ini kita digalakkan menggunakan polar words. Apa itu polar words? Kata yang bertentangan. Saya selalu guna ni untuk saya tak nak avoid mempengaruhi nilai saya kepada klien. Contoh, adakah anda rasa, minta maaf saya nak tanya, adakah anda rasa membantu ke tak membantu bila anda kata anda suka tengok cerita drama Korea, tapi dalam masa sama anda kata nak set assignment.
Bukan kita yang menyatakan tidak membantu, klien sendiri yang menjawab. Ini dimasukkan polar words. Apa kesan dia? Adakah banyak kesan baik? Kesan baik lawan dia kesan buruk. Banyak kesan baik ke kesan buruk? Apabila sekian-sekian. Nampak tak? Kita membimbing dia menggunakan polar words daripada kita menyatakan awak tak boleh buat macam ni dan sebagainya. Polar words dia dapat mengelakkan kita daripada kita memberi nasihat kepada klien. Ini yang saya kata example follow word. Mudah ke tak mudah? Anda kata tadi nak balik kampung 2 minggu. Okey, dia kata okey saya boleh teruskan. Maknanya kalau dia boleh teruskan, dia proceed lah dengan tingkah laku dia. Tapi kalau dia kata tak boleh, tak boleh. Anda rasa berdosa ke tidak berdosa? Tetapi berhati-hati tuan-tuan puan. Untuk case suicidal case, jangan guna polar words. Kita provoke dia. Saya nak tanya, kita debate. Sorry, we cannot debate dengan klien yang suicide, nak commit suicide. Anda rasa anda nak commit suicide ni beri kebaikan ke atau keburukan? Of course dia akan jawab banyak ke arah dia dah tak boleh fikir. Jadi jangan debate, mungkin dia kata lebih banyak kebaikan. Berhati-hati. Ada certain yang tidak sesuai. Polar words ni untuk klien yang normal. Kita tengok contoh. Evaluate, dia kata ini contoh. Ini sebenarnya dalam sesi tapi saya tukarkan dalam bentuk penulisan. Tetapi kita boleh minta pelajar buat dalam bentuk penulisan pun boleh. Kadang-kadang setengah orang tak boleh express dalam bentuk penulisan, kata-kata dalam bentuk penulisan. So dia kata membantu. Semuanya sangat membantu. Okey, dia menyatakan cerita dalam Al-Quran ni tidak membantu dia. So akhir sekali barulah kita pergi kepada boleh bincang pro and cons. P ialah plan is effective only if based on a client inner self-evaluation. Plan, saya rasa tuan-puan semua sedia maklum, kita gunakan SAMIC, S-A-M-I, kuasa 2 dan C kuasa 3, iaitu SAMIC bermaksud ialah simple, attainable, measurable, immediate, involving, control, commitment, consistent. Kalau kita tengok case klien ni, tuan-tuan dan puan-puan, sikit lagi. Kita mulakan sesuatu perubahan dengan yang kecil dulu. Kita pun jangan terlalu excited nak ubah klien, buat sesuatu yang besar. Mulakan dengan small step first. Dan sudah pasti kita percaya dalam Islam pun, kita percaya perancangan itu sangat-sangat penting. Dan sebagai kita Muslim, kita tidak semestinya tuan-tuan dan perempuan, apa yang kita nak tu kita akan dapat. Di sinilah kita nak klien kita faham, kita nak dia berfikir secara realistik. Tidak semestinya you guna WDEP ni pun, you confirm you akan dapat. Tetapi kita berusaha, kita berdoa, kita bertawakal, kita serahkan kepada Allah. Kerana segala perancangan yang terbaik adalah milik Allah SWT. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, daripada kes yang saya kendalikan, klien menyatakan dia nak tambah lagi kelas tuition, siapa tak cukup nak beri bantuan kepada abang dia dan dia mohon bantuan keuangan daripada JKM dan pelajar ini buat master, alhamdulillah. Dan dia balik suami setiap hujung minggu. Dia kata dia realistik dan dia dapat memberi kasih sayang pada ibu dia. Tetapi 2 bulan lepas tu ibu dia kembali ke rahmatullah. Tetapi sekurangnya sebagai anak dia rasa berbaloi, dia dapat berbakti kepada ibu dia walaupun dia sibuk sebagai pelajar, sibuk sebagai seorang isteri dan juga ialah sebagai untuk bantu ni. Bagi pelajar ini juga dia telah berjaya menyiapkan tugasan yang telah diberikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam pendekatan CTRT tidak ada excuse. Kita tak punish dia kalau dia tak dapat buat dan kita jangan katakan klien, bukan saja klien never say give up, kita pun tidak give up dan kita memberikan bantuan kepada klien. Jadi itulah yang saya nak kongsikan. Yang paling utama dalam pendekatan CTRT ini adalah kita kena bina perhubungan yang terapeutik dahulu dengan klien, gunakan konsep A sampai Z tadi dan barulah kita mengatur menggunakan step by step WDEP. Dia sebenarnya banyak Saya ingat semua dah ada Pak Mum. Room semua dah close. Okay, terima kasih Dr. Wan. Alhamdulillah, syukur kita telah sampai ke penghujung program hari ini dan apa yang kita dapat lihat, program sebegini bukan saja menjadi
sumber untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran, namun ia turut menjadi medium terbaik di dalam membina jaringan kerjasama pintar antara kaunselor